Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Rabu 9 hari bulan 12 2020 bersamaan dengan 23 Rabiul Tsani 1442, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Hud. Tafsir surah Hud. Surah Hud ini surah yang ke-11. Surah yang ke-11. Kita dalam surah yang ke-11, surah Hud. InsyaAllah dalam pimpinan Ar-Rahman muka surat 405. Muka surat 405. Surah Hud. Mari kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada perbincangan insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Itu ayat yang kita baca, beberapa ayat yang insya-Allah kita sempat melalui perbincangan kita di dalam siri yang pertama ini insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi kepada tafsir, kita pergi kepada Muqaddimah surah Hud. Tengok muka surat 404, pimpinan Jawi 404. Asma'us surah, nama surah. Kita bincang tentang nama surah. Summiyat hadhihi suratu bi surati Hud. Dinamakan surah ini dengan surah Hud. Sebab apa? Tanda tengok. Dinamakan surah Hud perihal Nabi Hud. kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan pada ayat-ayat 50
sehingga ayat 60 dalam surah ini ada cerita Nabi Hud. Kata di ulama tafsir, walam yu'raf laha ismun siwa, tidak dikenali lagi nama lain daripada nama ini. Baik, kata di para ulama tafsir, 5 surah ini dinamakan dengan nama Nabi dan juga nama kaum Nabi. Ingat tak? Kita dah bincang dulu. Yang pertama dia panggil surah Yunus, surah yang dimulai dengan alif lam ra. Jadi oleh kerana alif lam ra ni ada 5 kali, jadi takkanlah kita nak kata alif lam ra yang pertama, yang kedua sampai kelima. Maka para ulama mengatakan bahawa di antara hikmahnya, maka di alif lam ra terus diberi surah itu kepada nama Nabi yang disebut dalam surah ini. Walaupun Nabi lain disebut, tapi mungkin ada tidak disebut lagi nama dia di tempat lain. Jadi surah Hud, tanda 5 surah yang disebut dia mula dengan alif lam ra dinisbahkan kepada Nabi. Surah Yunus, tanda surah kita ini, surah Hud. Surah yang ketiga, surah Yusuf, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Surah yang keempat, surah Ibrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika. Surah yang kelima, suratul Hijri, nama kampung. Al-Hijr al-Ula, kampung Nabi Saleh. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Ini 5 surah, dia mula dengan alif lam ra dan nama itu disandarkan kepada Nabi ataupun kampung dia. Alhamdulillah para jemaah sekalian, fa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah aqri'ni surat Hud wa surat Yusuf. Ini dalil bahawa nama ni sudah ada. Pasal tu dia kata asmaul surah, adakah dia ulama bincang tauqifi ataupun boleh ijtihad. Jadi kata sebagai ulama kata tauqifi, maknanya sebab satu zaman Nabi sudah dinamakan surah tu surah Hud. Uqbah bin Amir sahabat ni kata, ya Rasulullah, bacakan kepada saya surah Hud dan surah Yusuf. Maknanya nama surah itu sudah ada. Alhamdulillah. Baik, timbul lagi soalan, kenapa dipilih surah ini dengan nama Nabi Hud? Tanda tuan-tuan, apakah ciri keistimewaannya? Macam surah lepas surah Yunus, sekali satu ayat dia sebut Yunus kan. Tapi dalam surah ini Allah Ta'ala sebut 5 kali nama dia, nama Hud 5 kali. Litikrar ismi fiha 5 marat, nama dia 5 kali disebut Hud dalam surah ini. Wa li'anna ma huqiya anhu fiha, cerita tentang Nabi Hud diceritakan dalam surah ini lebih panjang nak banding dengan surah lain. Satu, wali anna adan, kaum Ad dikenali dengan nama kaum Hud dalam ayat ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Kemudian seperti yang kita sebut tadilah, nak membezakan di antara surah-surah yang dimulai dengan alif lam ra, maka diberinya nama Hud. Alhamdulillah, itu muqaddimah sikit. Bayanul al-Makki wal Madani, maka surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Hud Makkiyatun. Cuma ada sedikit perbincangan para ulama kata illa qaulahu ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail ila akhiril ayah fa innaha madaniyatun wa qila makkiyatun. Yang pentingnya surah ni secara keseluruhannya umumnya makkiyah,
maknanya surah yang diturunkan di Mekah, maka ayat-ayat dia juga perbincangan dengan banyak tentang tauhid dan akidah. Kita pergi kepada maqasidus surah, objektif ataupun dalam terjemahan pimpinan ini dia kata intisari kandungan. Dalam surah ini mengandungi 123 ayat. Surah Hud 123 ayat. Apakah intisari kandungan surah? Tengok dalam mukaddimah pimpinan. Intisari kandungannya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam permulaan surah ini tentang kebenaran Al-Quran sebagaimana yang diwahyukannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang kesempurnaan sebagai sebuah kitab suci yang tersusun ayat-ayatnya dengan amat rapi dan jelas nyata huraiannya. Comel lah, mana ayat dia comel. Kitabun uhkimat kan. Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah Ta'ala supaya umat manusia jangan menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Umat manusia dituntut supaya meminta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik dan segala dosa yang telah dilakukan. Semoga dengan itu mereka akan diberi rahmat dan hidup senang sentosa di dunia, dan di akhirat pula akan beroleh sebaik-baik balasan. Sebaliknya orang-orang yang kufur engkar akan beroleh azab sengsara. Kalau dia senang di dunia, dia akan sengsara di akhirat. Dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tabiat manusia apabila diberi kesenangan dan kemewahan hidup, kemudian kesenangan itu ditarik balik, maka ada yang segera berputus asa, tidak bersyukur, serta tidak mengenang budi sama sekali akan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya pada masa yang lalu. Terlupa terus, tak ingat dah nikmat kita banyak kan. Kadang-kadang kita hidup 60-70 tahun sehat aja, masuk umur 65 baru sakit. Duduk oleh hak tu, duduk oleh hak sakit baru 2 tahun, baru setahun. Hak kita hidup 70 tahun sehat walafiat tu tidak. Itu dia panggil manusia ni mudah lupa, tidak bersyukur. Dalam pada itu ada pula manusia yang bersikap baik dan terpuji, yaitu mereka yang sabar dalam masa ditimpa kesusahan dan taat mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya pada masa susah dan senang, serta bersyukur akan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Orang-orang yang demikian sifatnya akan diampunkan dosanya serta mendapat pahala yang besar. Setelah itu diceritakan kisah rasul-rasul yang telah lalu dan balasan buruk yang telah menimpa kaumnya yang kufur engkar. Ini perbezaan di antara umat dulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi kita ni Allah Taala tidak binasakan umat dia di hadapan Nabi dia. Ada sikit-sikit geng-geng Abu Jahal tak apa ramai. Tapi umat dulu semua sekali geng-gengnya derhaka mati di hadapan Nabi mereka. Seperti yang berlaku pada Nabi Nuh. Nabi Nuh tengok tenggelam seorang-seorang umat dia. Berlaku kepada umat Nabi Musa, Fir'aun dengan geng dia total lockdown kata orang, masuk dalam air belaka. Umat Nabi Saleh semualah. Ini yang kita kata berbezanya umat Nabi dulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, di mana Allah Taala tidak matikan seluruhnya di hadapan nabi-nabi. Jadi tujuan Allah Taala sebut peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa umat-umat yang engkar kufur itu supaya peristiwa itu menyedarkan dan mendatangkan i'tibar dan pengajaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahawa ia berkuasa menjadikan sekalian umat manusia beriman menurut agama yang satu kalau Tuhan nak. Tetapi Allah tidak merancang berbuat demikian, bahkan masing-masing diberi ikhtiar untuk memilih setelah mereka dilengkapkan dengan akal fikiran dan diutuskan kepada mereka rasulnya.
dengan membawa kitab Allah yang menerangkan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Oleh kerana ramai di antara umat manusia yang menurut hawa nafsu dan membelakangkan petunjuk Allah, maka mereka tetap berselisihan terus menerus. Ada yang kafir dan ada yang beriman. Sama-sama kita beriman pula berkelahi. Sama ada berkelahi dalam sudut mazhab, berkelahi dalam sudut cabang akidah, berkelahi dalam masalah politik tak habis-habis. Nah, balas situ, balas sini. Hari ni balas kau ni, esok kawan kau itu. Macam budak-budak cerita. Budak dia balas pagi, petang dia baik dah. Esok dia balas pula. Itu cerita suasana yang berlaku. Kan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan supaya sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul, dan janganlah mereka bersyubhat ataupun menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya, lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Kita patut kita letak situ. Agenda kita bukan nak berebut kuasa, tapi nak memberi keselesaan dan kedudukan kepada Islam, dan juga orang-orang Islam itu lebih baik. Di samping itu, hendaklah mereka tetap mendirikan sembahyang yang 5, kerana amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan, dan hendaklah mereka bersabar dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Panjang lagi lah kalau kita nak korek dia punya intisari ataupun maqasidus surah, maudu'atis surah. Yang pentingnya kita khulasahkan bahawa di antara maqasid keistimewaan surah ini iaitu menyatakan manhaj Rasul alaihimus salatu wassalam ketika berhadapan dengan pendusta-pendusta dari kalangan kaumnya. Tujuannya yang kedua untuk menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa tenang, tidak resah, tidak rasa sedih dengan apa yang berlaku ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada surah yang kita bincang ini insya-Allah. Surah Hud. Nama dia Surah Hud. Surah Hud ni surah yang ke-11. Surah yang ke-11 kan? Juzuk yang ke-11 juga. Surah yang ke-11, juzuk yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ingat dah kita tak? Alif Lam Mim. Tanda tuan-tuan, Alif Lam Mim ni dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Huruf satu-satu dibaca satu-satu. Kalau kita tengok rumah dia sambung Alif Lam Mim. Tapi orang tak baca Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Orang tak baca alar gitulah. Dia kena baca huruf muqatta'ah, makna kita baca satu-satu. Alif Lam Ra. 3 huruf tu. 3 huruf ni 30 pahala dah kita dapat. Itu dia. Penjelasannya Tuan Syekh kata, tengok nota nombor 7 ketika kita bincang tentang surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitab. Waktu bincang di sana sudah ada huraian. Ini dia panggil huruf al-muqatta'ah li bayani i'jazil Quran. Allah Ta'ala nak menyatakan Quran yang orang tak boleh tiru, bukan senang-senang, maka dia mari letak permulaan surah ini dengan Alif Lam Ra. Tadi kita dah sebut di antara 5 surah yang Allah Ta'ala mula dengan Alif Lam Ra. Kalau kita pergi ke tafsir pelik-pelik, dia panggil tafsir batini, tafsir apa lagi isyari dan lain-lain. Dia hurai ni satu-satu. Alif tu apa, lam tu apa, ra apa. Tapi ulama yang muktabar, ulama ahlus sunnah,
yang terawal lebih senang, lebih tenang. Mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala tahu maksud dia nak apa. Tak seduk korek pelik-pelik. Dia masalahnya para jemaah sekalian, bila kita terlalu mengorek mereka-reka tafsiran, maka dia akan jadi puak-puak terperangkap dengan ajaran sesat. Dia panggil gerakan batini. Puak-puak duk mengajar kita hakikat insan. Mari mana duk hura ni, dia hura bismillah tu bah huruf apa, mim tu apa benda, saya nak sebut pun tak tergamak. Huraian jahat kepada ayat Quran, kita kata tak sampai hati nak sebut. Dia ingat ke tulisan ayat Quran tu macam alat anggota manusia duk bagi bo tu apa, mi apa. Cari dalam buku Hakikat Insan. Buku ni diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, mendedahkan tembelang jahatnya puak-puak yang ajaran sesat. Nama dia Hakikat Insan. Kalau kita sebut nama pelopor dia kan orang mau orang kena. Baiklah. Kitabun uhkimat ayatuh. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Allahu Akbar. Kenapa tak tersusun? Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang amat bijaksana, lagi amat mendalam pengetahuannya. Kita bila sampai sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa tenang. Tengok nota 336 di bawah tu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya. Orang kafir Quraisy di Mekah waktu turun ayat Quran ini, mereka ini bulagha, fusaha, orang fasih, ahli sastrawan. Kalau kita gak sastrawan negara belaka masa tu. Tapi nak lawan susunnya ayat, lemah belaka. Sekali ketua kafir mari nak berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, konon-kononnya nak berunding lah. Nabi kata duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca beberapa ayat Quran, tersandar dia. Innaha lahalawa. Masya-Allah. Dengar pun rasa. Sekali kena dengar, betul masalah. Pasal dia buat keputusan wal ghaw fihi. Kalau mendengar Muhammad duk mengajar Quran dekat Kaabah, pergi buat bising. Bersiul, tepuk tangan. Yang penting tak bagi orang lain dengar, sebab kalau dengar bahaya. Orang akan terpengaruh. Terpengaruh tengok ayat macam ni. Kan? Allahu Akbar. Kitab yang tersusun ayat-ayatnya amat rapi dan tetap teguh dia punya maklumat, teguh. Dikatakan beberapa orang kafir yang cuba nak mencari kelemahan Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Jangan terbaik pasal. Masuk dalam Quran seolah-olah orang ni masuk mengkaji Quran, seolah-olah dia masuk dalam laut yang dalam. Bukan dia yang tapi dia yang karam. Cari Quran, jumpa. Allahu Akbar. Allah kata di sini, kandungannya pula dijadikan berfasal-fasal. Dalam Quran ini ada 114 surah. Tanda tuan-tuan, 114 surah. Dalam 114 ada satu surah tidak dimulai dengan bismillah. Surah apa? Surah Bara'ah yang kita baca baru ni. Dalam surah dia pula ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling pendek berapa? 3 ayat kan? Apa dia? Wal asri inna atainakal kautsar iza jaa nasrullah. Mana pendek-pendek belaka. Ada ayat yang 5 ayat, ada 7, ada yang 200 lebih. Maknanya berbeza-beza. Itu Allah SWT nak suruh kita sedar. Bilangan ayat dia pula 6,000 lebih kan. Jadi dia punya Allah jadi dia berfasal-fasal. Ada madani, ada makki.
Yang madani tajuk dia lain sikit. Yang madani dia punya Makki tajuk dia lain. Madani ada perbezaan dari sudut isinya, maka boleh dikesan. Maka dalam kandungannya pula dijadikan berfasal-fasal dan dihuraikan satu persatu, meliputi i'tiqad kepercayaan, hukum-hukum syarak, nasihat pengajaran, dan kisah-kisah umat manusia dan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka dari satu zaman ke satu zaman, yang berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi puak-puak ni ajaran sesat ni mari. Dia kata ada lagi Nabi akhir zaman, ada lagi, tapi tak boleh isytihar. Kalau isytihar kena takak ke majlis agama. Pasal tu tak isytihar. Maknanya ada lagi ajaran sesat lagu ni. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil isi kandungan Al-Quran. Mana Quran ini sangat cantik, teguh ayat dia. Tidak ada siapa yang boleh mencabarnya. Tidak ada siapa yang boleh challenge Al-Quran. Kalau dia cabar, dia akan masuk Islam, insya-Allah. Baik, ayat yang kedua, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita di sini, Al-Quran yang demikian sifatnya. Apa dia sifat teguhnya, fakta dia tidak ada yang bercanggah, maklumat dia semuanya benar, tidak ada siapa yang boleh mencabar Al-Quran, kan? Tak ada siapa boleh cabar Al-Quran. Kalau cabar dia tercabar nanti. Cobalah nak tahu, kan? Cobalah kalau berani. Nak kata apa? Sebab apa itu? Maka kita ulama Ahlus Sunnah ini menetapkan bahawa Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ialah kata-kata Allah, munazzalun, yang Allah Ta'ala turunkan ke bumi ini, ghairu makhluk, bukan makhluk, minhu bada. Dia mari daripada Allah sebab kata-kata Allah, kan? Allahu Akbar. Wa ilaihi ya'ud, dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi janganlah main pelik-pelik. Dalam ayat ini Allah perintahkan Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kerja dia? Tanda para jemaah sekalian, supaya jangan kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah sahaja. Tak kira lah sama ada penyembahan tu berbentuk pergi sujud, pergi rokok, penyembahan dengan mana pegangan-pegangan. Jangan ni. Ni ada orang setengah penceramah ni kasar sangat bahasa. Dia kata kita semua ni jangan sampai jadi syirik. Allah Ta'ala mensyirik Allah Ta'ala dengan kawi. Subhanallah. Mensyirik Allah Ta'ala dengan kawi sebab tak berani nak semaya duduk dekat-dekat, tak berani, kan? Nak bersalah dengan orang tak berani. Kita kata itu bukan syirik. Ketika mari musim-musim babak, pihak kesihatan menganjurkan supaya mengadakan kedudukan sedemikian untuk mengelakkan daripada merebak. Siapa dia kata syirik? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika nak masuk ke Ta'un Amwas di Syam, orang tanya, mu nak balik? Tak mau pergi tempat Ta'un? Mu tak takut apa ni, tak percaya kepada takdir Allah Ta'ala? Umar kata kita lari daripada takdir kepada takdir. Takkanlah kita nak kata Umar pun nak apa ni, nak syirik dengan Ta'un lah. Jadi bercakap tu biar berlapik sikit. Nah, cuma kita boleh kata janganlah siapa mereka takut terlebih-lebih. Sampai ada lagi orang tak mau pergi masjid. Kenapa? Takut kena kawi. Kita kata subhanallah. Sampai begitu sekali, taklah. Cuma berhati-hati, berihtiyat itu perlu. Di saat-saat di tambah-tambah pula ada arahan pula, ada akta pula. Tapi kalau kita tak ikut, apa akan jadi? Kita kena biar seimbanglah hidup kita ni, kan? Maka dalam ayat ini Allah kata, jangan kamu syirik, jangan kamu sembah suatu pun melainkan Allah sahaja. Sambil-sambil kita duk kuat akidah pun, duk percaya lagi. Ni orang-orang mati dalam kubur ni masih lagi boleh bagi pertolongan, boleh macam-macam. Kita kata tak usah duduk sibuk, tak usah duduk pelik-pelik lah. Baiklah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Hijau Nabi dua ya, memberi amaran kepada orang yang ingkar, orang tak dengar kata, orang kerah kepala. Yang kedua, nabashir, dan pembawa berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, al-jannah, syurga. Orang kafir, neraka. Mu pilihlah atas hidupmu ni nak hak mana. Mudah ke ayat tu? Kamu pilih sendiri mana yang kamu mahu. Maka dalam ayat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan kepada kita yang pertama, bidang tugas Nabi mengajak manusia supaya menyembah Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi wafat, kerja ini disambung oleh para sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in, kemudian disambung oleh para pendakwah sehinggalah pada hari kiamat insya-Allah. Maka kerja kita, dakwah kita mesti berpaksi kepada dua asas yang besar, naziran wa basyira. Ada kalanya basyiran wa nazira. Kita tengok keadaan. Tengok orang baik-baik, kita mula dengan basyir, kabar gembira, kemudian bagi amaran. Tengok orang tak baik, kita mula dengan nazir, saudara-saudara yang, kemudian basyir. Jadi dua-dua ayat tu ada. Kenapa Allah sebut sekali basyiran wa nazira? Dalam ayat surah Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nazira. Tengok sini dia mula basyir. Dalam ayat kita baca ni mula dengan nazir. Maknanya kita tengok kategori lah. Kategori manusia, ada orang kita kena mula dengan jinak dulu. Ajak dulu. Kempen dulu. Orang Kelantan kata kecek dulu dia. Ada orang tegas. Itu uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran, dia bawa dua-dua. Kita sebagai pendakwah kena pakai dua-dua. Saya dakwah saya ni kasih sayang. Kita ajak je orang buat baik. Orang tak mahu buat baik, orang dia buat maksiat, orang ingkar, itu hak peribadi, kita tak boleh peduli. La. Pendakwah mesti menjalankan tugas basyir, nazir. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua-dua kena serentak. Ni ada setengah orang ni, saya tak selesa ustaz. Kalau ajak orang buat baik boleh. Nak larang benda mungkar, itu bukan kuasa saya, itu kuasa pejabat agama. Kita kata la ya akhi. Kuasa pejabat agama ni bila kita nak tangkap, kita nak rusakkan barang-barang maksiat dia, itu kuasa. Tapi kuasa memberi nasihat, kuasa berdakwah, kuasa larang dengan mulut, memang semua orang berkuasa. Jangan duk nyabik ke orang tu. Jadi kalau kita dakwah separuh, itu tidak lengkap dakwah kita. Dakwah yang lengkap basyiran wa naziran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mesti ada dua-dua. Baik. Ayat yang ketiga, setelah kita beriman, sembah Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang mesti ada di sana sesuatu yang orang panggil tidak begitu baik, maka Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Tengok ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Allahu Akbar. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Bagi orang syirik, minta ampun daripada syirik. Bagi orang yang sudah beriman, maksiat yang terbuat, perkara tak baik yang dilakukan, taubat. Itu kerja kita. Maka kerja kita, Allah kata apa? Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali melakukan ketaatan kepada dia. Dua, istighfar, taubat. Istighfar, taubat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita istighfar. Istighfar dengan makna apa dia? Maknanya minta Allah Ta'ala tutupkan dosa-dosa kita, hapuskan kesalahan kita, maafkan segala keterlanjuran kita. Itu kita istighfar dulu. Summa tubu. Tengok, dia guna kalimah summa, kemudian mari. Mari bertobat. Sebab apa para jemaah sekalian?
kata di para ulama kita ni dia tadabbur ayat-ayat ini menarik kan. Dia kata sebab apa dimula dengan istighfar summa tubu, kemudian kamu bertobat. Maknanya dari sudut tartibnya manusia itu begitu. Manusia dari sudut tartib, kita istighfar, lepas tu kita tobat. Maknanya kalau gini ya, kita kata cara mudah-mudah, kita duduk diam-diam, kita rasa kita bersalah. Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersalah, tersalah buat benda maksiat, terjebak dengan kemungkaran, tersalah melakukan kezaliman. Mana istighfar. Summa, kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang berikut. Syarat taubat. Syarat taubat apa dia? Stop, berhenti daripada maksiat yang sedang dilakukan. Jangan ada istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi maksiat terus. Itu dia panggil istighfar. Berapa lagu tu? Lah. Berhenti. Yang kedua, berazam untuk tidak akan kembali lagi kepada maksiat ini. Dan itu dia panggil syarat dia. Maknanya Allah Ta'ala bagi tartib sini, istighfar dulu, kemudian taubat. Sebenarnya dia sekali dah dua tu. Cuma nak bagi tahu dari sudut tartibnya, istighfar tu spontan, kemudian diikuti dengan taubat. Bukan senang. Duit kita duduk dalam bank riba, kita malam ni insaf, istighfar dulu. Astagfirullah, ya Allah, jangan mati aku malam ni. Aku taubat ya Allah, esok nak tukar semua akaun dalam bank riba kepada bank Islam. Masa ada kita istighfar tengah malam, kebetulan kita pula terjebak dengan rasuah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan mati aku. Esok aku nak pergi hantar balik duit rasuah. Baru esok nak pergi minta maaf pada orang yang aku zalim. Maknanya itu dia panggil wa anistaghfiru rabbakum summa tubu, kemudian bertaubatlah kamu daripada maksiat-maksiat yang telah kamu lakukan, dan juga janji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu, maksiat-maksiat yang telah lalu. Kena buat. Apa kita dapat? Tengok Nabi SAW, Nabi yang tak berdosa. Dia kata apa? Anil Aghar al-Muzani radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, ya ayyuhan nas, manusia, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Setiap hari aku bertaubat 100 kali. Nabi tak berdosa, maksum, tak buat maksiat, dia bertaubat. Habis kita yang bergulung dengan dosa maksiat ini tak mau taubat. Siapa kita? Ini kita kena letak tangan atas dahi, mikir, siapa aku sombong dengan Allah Ta'ala? Nabi yang tidak berdosa bertaubat 1 kali. Ada kata Nabi kata aku istighfar 70 kali. Yang pentingnya 70 100, jangan kurang. Kalau lagi sibuk 70, lagi kurang sibuk 100, sampai 1000 kali tak apa. Allahu Akbar. Baik, ada lagi lah hadis lain tentang hadis Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan semua ingat kan Sayyidul Istighfar? Kita kata belakang sekali, kita sambil-sambil ni kita terus bertaubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ini zikir pagi kita ni. Pagi kita kata, petang kita kata. Bila-bila masa pun kita boleh kata. Itu istighfar dengan mulut. Iqrar kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha, siapa dia baca istighfar ni, Sayyidul Istighfar ni, pada siang hari, dalam keadaan dia yakin, dia faham, dia beramal, kalau dia mati pada hari itu masuk syurga. Siapa dia baca waktu petang, dia dengan syarat-syarat tadi, dia mati pada malamnya, fahuwa min ahlil jannah. Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi kita nak? Istighfar banyak-banyak. Kalau kita istighfar, kita bertaubat, apa kita dapat? Tengok ayat.
yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma, supaya Allah memberi kepadamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia. Atas dunia pun kita baik, kehidupan yang baik, ke suatu masa yang tertentu. Allahu Akbar. Tuhan kata, mu duduklah atas dunia ni, aku bagi tempoh sehinggalah kamu mati. Tapi syaratnya Allah Ta'ala akan beri yumatti'kum. Mata imta' ni dia panggil satu kenikmatan. Tanda tuan-tuan, ulama tafsir kata mata'an ilahin, maknanya yumatti'kum, Allah Ta'ala beri keseronokan kepada kamu, kesenangan kepada kamu, dinamakan benda dunia ni mata benda. Sebab apa mata benda? Nak memberi peringatan kepada kita bahawa hina sangat dunia tu. Benda barang. Oi, saya beli kek mahal sempena dengan hari-hari tertentu. Kita katalah manusia ni hari jadi ke, hari dia ulang tahun perkahwinan, makan kek belaka. Apalah kiralah, nak makan-makan lah. Beli harga mahal. Kek apa dia panggil tu? Mudah cair ni. Lama tak belah kek ni. Kek apa? Sok mahal lah tu. Tak dia petai laru. Ni. Maknanya dunia ni Tuhan kata mata, satu mata benda saja. Aku beri, tapi mu jangan kekal dengan dia. Dia akan larut, dia akan cair, dia akan hilang. Kalau sudah makan, kemana pergi? Daripada kotak yang cantik, warna-warni, pergi ke tandas yang tutup hidung kita busuk. Allahu Akbar. Maknanya Allah kata ila ajalim musamma, sehingga kepada masa yang tersendiri, yang tertentu. Maknanya kita ni gitulah hidup atas dunia ni. Kemudian itu yang pertama, siapa dia nak hidup senang? Siapa dia nak hidup baik atas dunia ni, hendaklah dia sentiasa istighfar, sentiasa minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia minta ampun, Allah Ta'ala akan beri kepada dia kesenangan hidup. Tengok sabda Nabi SAW, tanda hadis ni sangat penting. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa dia nak Allah Ta'ala luaskan rezeki dia, murah rezeki. Nak ke tak nak? Semua orang nak belaka. Wa yunsa'alahu fi atharihi, kita nak suruh orang kita tinggal kenangan yang baik, kesan yang baik. Apa kita buat? Falyasil rahimahu, hendaklah dia hubungi silaturrahim. Allah, paling tidak pun kita pergi ziarah keluarga kita, bagi sumbangan, bagi apa-apa. Tak ada sumbangan apa, kalau kaya-kaya pergi ziarah, bagi hadiah. Siapa dia nak senang hidup atas dunia, bukan lagi minjar dengan agensi tu agensi ni. Tak. Tapi kita pergi hubungi silaturrahim. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, itu satu. Kemudian Allah kata dalam ayat ini tanda, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan di akhirat pula Allah akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang punya kelebihan dalam sebarang amal saleh akan pahala kelebihannya. Kata di para ulama, ayat ini menunjukkan bahawa hidup manusia ni tak sama, darjat kita tak sama. Kullu yu'ti kulla fadzi fadlin fadlah, setiap orang punya kelebihan, ada kelebihan dia. Orang ni mari masjid awal, masuk dalam masjid tak buah, zikir, baca solat sunat tahiyatul masjid, zikir, tunggu solat, baca Quran, tadabbur, tafakkur. Tak sama dengan mari masjid duk buat tangga sapak sudah. Dah lah buat tengah jalan sak okok pula. Lah. Maka baik dia panggil masjid tu, nak banding orang tak mari. Tapi Tuhan kata wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, setiap orang itu Allah Taala akan anugerahkan kepada mereka kelebihan masing-masing. Allahu Akbar. Apa lagi kita dapat? Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Yang tadi kempen
gaya, orang Kelantan kata kecek, tak dengar juga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berpaling membelakangkan 3 perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar huru-hara. Kita dua kempen bagi amaran. Kempen saja tadi tengok ayat ni. Di akhir ayat, kalau mu tak ikut juga aku ni, apa jadi? Aku bimbang kamu kena azab hari huru-hara. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Allah amat berkuasa atas tiap sesuatu. Jadi ayat ni kita panggil ayat, dalam bahasa orang kapur dia panggil mati awah ni. Mati awah ni maksudnya mana kalau mu ni tak dengar kata juga, semua kita kembali kepada Allah. Yang baik kembali kepada Allah, yang jahat, yang buruk kembali kepada Allah. Setiap kita ni akan menerima balasan apa yang kita lakukan. InsyaAllah perbincangan ini masih belum tamat. Kita akan bincang lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang kelima insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.